بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di luar sana? Harap semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam untuk kita lebih mentadabbur Al-Quran pada hari ini. InsyaAllah pada hari ini tuan-tuan kita akan mentadabbur halaman yang ke-550. Ya, halaman yang ke-550 daripada surah Al-Mumtahanah. Surah Al-Mumtahanah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bolehlah daripada awal buka supaya nanti bila kita baca tuan-tuan boleh ikuti bersama-sama. Dan alhamdulillah pada hari ini masih lagi ditemani oleh Al-Fadhil Ustaz Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Sihat Ustaz. Ya. Semalam tafsiran kita berkobar-kobar orang kata semalam. Harapnya hari ini tenang sikitlah kot insya-Allah. Insya-Allah. Kadang-kadang asyik berkobar bahaya juga. Sakit jantung rasa. Allah. Kan punya semangat kan. Rasa macam nak berjihad je kerja kan. Kadang-kadang kita kena tenang juga Ustaz. Harapnya hari ini insya-Allah tafsiran kita lebih tenang. Insya-Allah. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Hari ini Doktor sihat? Alhamdulillah, alhamdulillah minnah. Alhamdulillah sihat macam inilah. Alhamdulillah. Okey. Jadi tuan-tuan, sebelum kita mulakan majlis sesi ilmu kita pada hari ini, kita baca dahulu doa ringkas kita. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Dan tuan-tuan jangan lupa untuk share dan like Facebook kita agar kebaikan yang kita dapat pada hari ini dapat kita kongsikan bersama. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kita lihat terlebih dahulu sinopsis untuk halaman 550. Yang pertama sekali adalah penegasan untuk meneladani sifat Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga orang yang beriman. Itu disebutkan pada ayat yang ke-6. Kemudian kita akan menceritakan serba sedikit tentang hubungan kaum muslimin dengan orang bukan Islam. Itu diceritakan pada ayat yang ke-7 sehinggalah ayat yang ke-9. Kemudian yang terakhir kita akan menceritakan serba sedikit tentang hukum tentang kaum wanita yang berhijrah dari wilayah kafir menuju kepada wilayah Islam. Insya-Allah itu diceritakan pada ayat yang ke-10 sehinggalah ayat yang ke-11 ya, insya-Allah taala. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, seperti biasa tuan-tuan dah buka Al-Quran, dah buka ke belum? Kalau belum buka, boleh buka cepat-cepat sebab ustaz kita dah nak baca dah ni ya. Jadi saya buka awal-awal dan saya nak minta daripada Al-Fadhil Ustaz untuk baca daripada ayat yang ke-6 sehinggalah ayat yang ke-9. Boleh request tak hari ni Ustaz? InsyaAllah. Boleh InsyaAllah. Kalau saya nak sebab Cuba. saya tertarik dengan Jiharkah semalam. Jiharkah. Kalau boleh dapat sekali lagi Ustaz, Ya. boleh? Mana kalau nak lagu, doktor kata nak lagu tenang sikit kena Jiharkah. Betul ya kan. Silakan Ustaz. Okey. Alhamdulillah, terima kasih Fazil Doktor di atas pecahan awal kita daripada muka surat 550. Sahabat-sahabat Al-Quran sekalian, jom sama-sama kita mulakan My Quran Time kita baca faham amal dengan membaca ayat daripada ayat ke-6 hingga ke-9. Kita cuba pula taranum Jiharkah insya-Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-6, sesungguhnya ada buat kamu contoh dan ikutan yang baik pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikut-pengikutnya, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, dan sesiapa yang berpaling daripada mencontohi mereka, maka padanya akan menimpa dirinya sendiri, kerana sesungguhnya dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Alhamdulillah tuan-tuan, saya sebenarnya masih lagi terkesan dengan bacaan Al-Fadhil Ustaz, kerana memang betul bacaan Jilharkah ni betul-betul menyentuh hati ya Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Rasa tenang sikitlah hari ini insya-Allah. Ayat yang ini tuan-tuan, ayat yang ke-6 ini kalau kita lihat masih lagi menceritakan tentang bagaimana seseorang itu perlu meneladani satu tauladan yang baik. Ya, kalau kita lihat pada ayat yang pada halaman yang sebelumnya, ayat yang ke-549, di mana Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang keempat, kalau tuan-tuan lihat muka surat yang semalam yang kita bincangkan, pada ayat yang keempat Allah memerintahkan agar kita meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam, kan, dan juga orang-orang yang beriman padanya, ya. Dan kalau ayat yang ke-6 masih lagi ditegaskan agar kita meneladani mereka, kerana mereka adalah teladan yang baik. Okey, kalau kita meneladani mereka, ini adalah bukti bahawa kita mengharapkan keredaan Allah pada hari kiamat. Jadi jikalau kita beriman kepada Allah, kalau kita beriman kepada hari kiamat, maka adalah menjadi satu kewajipan kepada kita untuk menjadikan para anbiya dan terutama sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh ikutan. Jadi kalau kita mengikut mereka di atas dunia, maka insya-Allah Allah akan menggolongkan kita bersama mereka pada hari akhirat.
Sebab itu pada hari akhirat seseorang itu akan digolongkan bersama dengan siapa yang dia sayang. Jadi kalau tuan-tuan sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau tuan-tuan sayang kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, tuan-tuan sayang kepada orang-orang yang beriman, maka ikutlah tindakan dan juga apa yang mereka telah lakukan sebelum-sebelum ini daripada amalan-amalan yang baik, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut wa may yatawalla, dan barang siapa yang berpaling, maksudnya tidak mau ikut, tak mau ikut, kan, degil, keras kepala, maka ketahuilah fa innallaha huwal ghaniyyul hamid, maka sesungguhnya Allah dia yang maha kaya lagi maha terpuji, kan. Ayat ini samalah juga kalau kita kata waman asaa fa'alaiha, barang siapa yang asyik melakukan perbuatan buruk, maka akibat daripada perbuatan itu hanya akan menimpa dirinya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak terkesan walaupun sedikit, kan, kerana Allah ghani, maha kaya, dia tidak memerlukan kepada yang lain, hamid, lagi maha terpuji. Kalau Allah nak memberikan rahmat, tidak ada siapa yang boleh menghalang, dan kalau Allah nak memberi azab, maka sama juga tidak ada siapa yang boleh terselamat. Maka kita mengharapkan keridaan Allah. Maka kalau kita nak selamat, tuan-tuan, maka teladanilah orang-orang yang soleh yang datang sebelum kita. Ikutilah. Kalau kita tak boleh nak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi sekarang kita katalah jelmaan, bukan jelmaan, cerminan, itu dia. Cerminan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para ulama. Para ulama, akhlak mereka mencerminkan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lihatlah para ulama yang ada pada zaman sekarang dan cubalah ikuti akhlak mereka daripada akhlak-akhlak yang baik. Kemudian Allah menyebut pada ayat yang ke-7, asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Semoga Allah akan menimbulkan perasaan kasih sayang antara kamu dengan orang-orang yang kamu musuhi daripada kaum kerabat kamu itu, dengan jalan menjadikan mereka insaf dan memeluk Islam, ya. Wallahu qadir, dan Allah maha kuasa ke atas setiap sesuatu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah maha pengampun lagi maha mengasihani. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi, di dalam hari semalam bila kita menceritakan tentang halaman yang ke-549, kita banyak meletakkan batasan di mana kita tidak boleh mengambil teman setia daripada orang kafir, dan kita perlu memerangi mereka, dan kita perlu sekian dan sekian, kan. Sebab tu saya sebutkan semalam, semangat kita berkobar-kobar kerana ayat ini menceritakan tentang konteks di mana berlaku pertembungan antara orang Islam dan orang kafir. Maka para sahabat Nabi SAW, ialah mereka juga adalah manusia biasa. Yang duduk di sebelah sana, maksudnya yang berada di bumi Mekah, ada di kalangan mereka itu yang merupakan ahli keluarga dan kerabat mereka. Jadi semestinya mereka ini bukan kita kata menentang ataupun syak kepada ragu-ragu kepada Nabi SAW, tidak, tetapi mereka akan mengikut Nabi SAW. Kalau Nabi SAW suruh mereka berperang dengan kaum kerabat mereka, mereka akan melaksanakan tanpa ada sebarang kita kata ragu-ragu ataupun kita kata macam rasa nak pergi ke tak nak pergi, tidak ada. Ini adalah para sahabat, kan. Nabi SAW suruh, insya-Allah mereka akan laksanakan, kan. Tetapi dalam masa yang sama ialah di sebelah sana kaum keluarga juga, kan. Walaupun agama memisahkan, tetapi sebagai seorang insan dia tetap rasa kalau boleh dia tak nak bergaduh dengan sepupu sepapat dia, dengan pak cik dia, dengan mak cik dia, kerana kita membesar bersama-sama. Jadi ada di dalam hati mereka perasaan yang berat, kan. Jadi kerana itu Allah menyebut, ini yang kita kata ayat penenang tu, Ustaz. Ini yang kita kata ayat penenang. Maka Allah memberitahu kepada orang-orang muslimin, kepada kaum para sahabat ridwanullahi alaihim, semoga Allah menjadikan antara kamu dan juga orang yang kamu musuhi, iaitu di kalangan orang-orang musyrikin sana, kan, di Mekah itu minhum mawaddah, iaitu kasih sayang. Bagaimana boleh adanya kasih sayang daripada orang yang mereka musuhi, iaitu dengan mana orang-orang di Mekah itu mereka memeluk Islam. Maka seperti mana yang kita pernah sebutkan, dengan masuknya Islam, dengan keimanan, maka terlerailah segala permusuhan. Kerana itu bila kita lihat dalam sejarah Nabi SAW, dalam sirah Nabi SAW, ketika berlakunya Fathu Makkah, ketika berlakunya pembukaan kota Makkah, ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu akan melihat ramai manusia yang masuk ke dalam Islam berbondong-bondong,
kan? Maka ketika itu ramailah yang masuk, antara dia Abu Sufyan, antara dia Suhail ibn Amru, antara dia Hakim ibn Hizam, dan ramailah lagi orang-orang lain yang mula masuk Islam. Jadi bila mereka masuk Islam, tuan-tuan, kita boleh bayangkan perasaan gembira orang muslimin, iaitu di mana orang yang mereka kasihi sekarang sudah masuk Islam. Maka sekarang terbinalah satu kasih sayang yang bukan hanya kerana pertalian kerabat, tetapi kerana pertalian keimanan. Dan itu yang paling penting dan yang paling membahagiakan seseorang, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum. Okey, ayat ini akan menetapkan satu kaedah bagaimana kita bermuamalah dengan orang kafir, di mana Allah menyebut Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu, wa lam yukhrijukum min diyarikum, dan mereka tidak mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu, wa antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Okey, ini adalah satu kaedah yang perlu kita fahami baik-baik. Okey, kalau dalam ayat-ayat yang lepas kita banyak kita kata semangat berkobar-kobar, ada setengah orang kata dalam, saya ingat lagi, semangat mak kilau, kan? Tapi kalaulah dalam ayat ini kita, bila mana kita hidup dalam keadaan yang aman, contohnya alhamdulillah kita sekarang di bumi Malaysia ni, alhamdulillah kita hidup dalam keadaan yang aman, maka kaedah dia adalah Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada mereka yang tidak memerangi kita, ya, mereka yang tidak mengeluarkan tidak daripada kediaman kita, dalam erti kata lain mereka yang tidak menzalimi kita, maka di situ kita hendaklah berbuat baik kepada mereka. Dan itulah yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Pada satu ketika, Asma binti Abu Bakar, ibunya datang. Pada ketika itu ibunya belum lagi masuk Islam. Jadi ibunya datang hendak berjumpa dengan Asma, memberikan hadiah kepada Asma. Sebab apa? Dia nak mentautkan balik silaturahim, kan, antara Asma dan juga ibunya. Jadi Asma binti Abu Bakar rasa bersalah kerana nak menerima hadiah tersebut, kan, rasa bersalah nak tautkan balik perhubungan itu. Maka ditanya kepada Nabi SAW. Nabi SAW kata, sambungkan balik silaturahim. Walaupun ibumu pada ketika itu belum masuk Islam, tetapi tautkanlah silaturahim. Maka begitulah juga para sahabat yang lain, mereka mula-mula rasa, orang kata apa, macam ragu-ragu, boleh ke nak sambung balik hubungan ni, sebab selama ni kita bergaduh, selama ni kita berperang. Maka Allah kata tidak apa, inilah akhlak muslim yang sebenar, di mana kita, bila mana kita tidak diperangi, bila mana kita tidak disakiti, bila mana agama Islam itu tidak dihina, maka kita hendaklah berbuat baik, dan bukan setakat itu, wa tuqsitu ilaihim, dan berlaku adil. Maka kita hendak berlaku adil. Jadi dalam konteks kita di negara Malaysia, kita ada macam-macam agama. Yang paling besar ialah kita ada agama Buddha, kita ada agama Hindu, kan, ada juga agama-agama yang lain, agama Kristian dan sebagainya. Jadi selagi mana tidak ada permusuhan, tidak menzahirkan permusuhan, selagi mana mereka ini melayan kita dengan baik, maka sebagai umat Islam kita wajib melayan mereka dengan layanan yang baik. Dan ini sama dengan hadis, dengan dalam ayat Al-Quran, waqulu linnasi husna, dan berkata baiklah kamu kepada manusia, tak kisahlah orang Islam ataupun orang yang bukan Islam, selagi mana mereka tidak memusuhi kamu, memerangi kamu, selagi mana mereka tidak menghina Islam, maka kita perlu berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil juga. Maksud dia, kalau kita berjual beli, kontrak yang kita ada, kita perlu penuhi kontrak tersebut, kan. Kalaulah kita kata hak mereka, kita perlu berikan kepada mereka hak mereka. Janganlah kita merampas daripada mereka hak mereka hanya kerana mereka bukan Islam. Tidak boleh. Di dalam Islam, keadilan itu adalah yang penting, yang paling penting. Islam itu tertegak dengan keadilan, ya. Jadi antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, ya. Jadi sebab itu kalau kita lihat juga di dalam surah Luqman, kadang-kadang ini berlaku di luar sana, di mana anaknya masuk Islam, mak ayah dia tak masuk Islam. Kemudian mak ayah dia tak suka dia masuk Islam. Maka dalam keadaan itu, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jikalau ibu bapa kamu menghalang kamu untuk mematuhi Allah Subhanahu wa taala, jangan mentaati mereka. Tetapi wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Tetapi kamu hendaklah melayanan mereka, memberi layanan kepada mereka dengan layanan yang baik. Itu sama juga yang disebutkan dalam ayat yang ke-8 tadi. Maksudnya kita kalaulah ada di luar sana
saudara-saudara mualaf kita yang orang kata telah kembali kepada agama fitrah, kalaulah ada ahli keluarga mereka yang belum lagi mendapat hidayah, maka menjadi kewajipannya pada ketika itu untuk sentiasa berbuat baik kepada mereka. Kan tuan-tuan, janganlah kita menjadi fitnah terhadap orang kafir. Ingat lagi dalam ayat halaman yang ke-549 diceritakan bagaimana kita berdoa agar kita tidak menjadi fitnah. Maksudnya jangan disebabkan kita orang lain lari daripada Islam. Jangan tuan-tuan. Janganlah akhlak kita menggambarkan bahawa Islam itu adalah agama yang zalim. Jangan disebabkan akhlak kita yang menggambarkan Islam itu adalah agama yang teruk, jadi orang lain lari daripada agama Islam. Jadi sekarang kita lihat terlebih dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini tuan-tuan. Perkataan pilihan kita adalah halala. Asalnya adalah halala menjadi halla. Itu adalah halal dan juga boleh. Halal dan juga boleh, dan ia disebutkan 5 kali di dalam Al-Quran. Itu disebutkan dalam ayat yang mana ni Ustaz? Oh, ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 ya. Lahunna hillul lahum, tidaklah mereka iaitu perempuan-perempuan itu halal bagi mereka, dan tidak pula lelaki-lelaki itu halal juga bagi perempuan-perempuan itu. Apa maksud dia? Kita akan ceritakan bila sampai nantilah ya. Okey. Tersambung sedikit pada ayat yang ke-9, kemudian Allah menyebut innama yanhaakumullahu 'anil ladina qataluukum. Siapa golongan yang kita tidak boleh berbuat baik? Nah, kita tidak bolehlah kita kata nak mentaukkan silaturahim, tak boleh. Golongan macam mana ni? Golongan yang mana mereka ini memusuhi kamu. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadi teman rapat bagi orang-orang yang memerangi kamu kerana agama kamu dan mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu, serta membantu orang lain untuk mengusir kamu, ya. Wadaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum faulaika humudz zalimun. Dan ingatlah, sesiapa yang menjadikan mereka sebagai teman rapat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi di dalam ayat ini jelas diletakkan satu lagi kaedah. Kaedah dia mudah sahaja. Siapa yang memerangi kita, maka kita akan, orang kata apa, bermuamalah dengan benda yang sama, dengan cara yang sama. Kamu musuh kepada aku akan memusuhi kamu. Kerana agama Islam bukan satu agama yang naif. Kita bukan satu agama yang lemah. Kita bukan satu agama yang boleh dipijak. Kan? Orang tidak boleh mempermainkan agama kita, walaupun ada kat luar sana yang masih lagi mempermainkan agama Islam. Tetapi tenang Ustaz, dia kena tenang. Hari ni kitanya konsep kita tenang. Jadi apa? Kita agama Islam kaedahnya adalah yang memerangi kita yang memerangi kita tidak menjadikan sebagai teman setia. Yang tidak memerangi kita, maka kita boleh berbuat baik kepada mereka, bukan menjadikan teman setia pun, berbuat baik kepada mereka, dan juga kita akan apa? Kita akan berlaku adil kepada mereka. Jadi kita berehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Sesungguhnya ada buat kamu contoh dan ikutan yang baik pada Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya
iaitu bagi orang-orang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan yang baik di hari akhirat, dan sesiapa yang berpaling daripada mencontohi mereka, maka padahnya akan menimpa dirinya sendiri. Kerana ingatlah sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Inilah penegasan sekali lagi yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ke-6 tentang bagaimana pentingnya kita mengikut contoh uswatun hasanah. Alhamdulillah sahabat-sahabat terus setia dalam My Quran Time baca faham amal. Kita nak teruskan lagi pada bahagian yang kedua ayat 10 ke 11. Sebelum itu kita belajar sedikit tajwid pada hari ini. Jom kita lihat slide kita pada ayat yang ke-8 yang kita telah baca tadi. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sempurnakan sebutan huruf qaf, huruf sin, huruf ta pada kalimah tuqsitu dan juga al-muqsitin. Okey, dalam kalimah ni pertama sekali antabarru wa tuqsitu, huruf qaf yang mati, kemudian ada huruf sin yang berbaris di bawah, kemudian ada huruf ta yang baris depan huruf ta yang tebal. Maka kita nak jaga kalimah tuqsitu dengan muqsitin ni supaya yang pertama sekali tuqa, qaf tu mati qalqalah, dan huruf qaf tu huruf yang tebal, huruf yang isti'la yang tinggi. Kemudian kita nak menjaga sifat nipis sin yang berbaris di bawah. Si, tuqa, si. Tak boleh baca si, itu sad. Si, nak nipiskan sin. Kerana sin kalau kita tebalkan si, kita tebalkan sin itu, dia akan jadi sad. Si, beza sedikit. Kemudian kita nak kekalkan sifat tebal ta bagi depan tu. Okey, kita buat contoh dulu. Antabarruhum wa tuqsitu. Okey, jangan tebalkan sin yang baris di bawah. Jangan baca wa tuqsitu. Kalau kita tebalkan sin juga terpengaruh dengan sebelum tu qaf yang tebal, maka sin akan jadi sad. Kemudian bila kita nipiskan sin wa tuqsitu, kemudian ta di selepas sin tu mesti ditebalkan. Jangan kita nipiskan ta. Kalau ta yang tebal yang baris depan tu kita nipiskan, dia automatik akan jadi ta. Wa tuqsitu, kalau tu itu ta. Maka kita nak jagakan huruf yang kita kata apa, sifatnya berubah-ubah dalam setiap huruf itu, kita jaga. Yang kedua pada kalimah muqsitin, innallaha yuhibbul muqsitin. Jelaskan qaf yang tebal muqa, kemudian sin yang berbaris di bawah si nipiskan, kemudian ta yang berbaris di bawah juga ditebalkan. Innallaha yuhibbul muqsitin. Jangan baca muqsitin, sebab sin nipis, ta pun kita nipis sekali borong je lah. Jadi bila sekali borong macam tu, ta yang sepatut tebal dia bunyi ta. Muqsitin tak boleh, kita baca muqsiti. Okey, kita baca sama-sama. 1 2 mula. Innallaha yuhibbul muqsitin. Begitu sikit sebanyak kita cuba latih kita punya lidah kita, kefasihan dalam menyebut huruf yang tebal nipis secara berdekatan begitu. Wallahu alam. Doktor sila. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Menarik bila saya lihat tebal, nipis, tebal jadi pendek kata. Bila kita baca Al-Quran ni Ustaz, dia banyak latihan mulut. Betul. Okey. Tiba-tiba timbullah idea ni, mungkin pernah dibincangkan ke sebelum ni. Mungkin untuk anak-anak yang ada masalah percakapan. Ya. Kan? Masalah percakapan, mungkin mulut mereka berat ke, ataupun mungkin ada pelat dalam percakapan. Mungkin mereka ini boleh dikenalkan dengan Quran. Betul. Kan? Betul. Boleh dilatihkan mulut mereka itu dengan Al-Quran. Sebab Quran ni macam Ustaz kata tadi, tebal, nipis, tebal balik. Belum cerita dengung, makhraj hurufnya ada berapa makhraj, sifat pula ada berapa banyak sifat. Jadi kemungkinan bila mana mereka ini didedahkan ataupun dikenal atau dilatih dengan Al-Quran, mungkin mulut mereka akan lebih cepat untuk bercakap. Betul. Boleh? Betul. Ya? Sebab Jadi kita bercakap bahasa Melayu daripada kecil sampai besar, kita tak pernah fikir pun keluar daripada mana perkataan tu, huruf tu. Betul. Tapi bila belajar nak baca Quran, Allah ada huruf bibir, ada huruf leher, ada huruf halqum. Betul. Menarik sebab bahasa Arab memang beza daripada kita punya bahasa. Jadi tuan-tuan, mungkinlah boleh didekatkan anak-anak kita dengan Al-Quran, boleh didekatkan agar pertama sekali mendapat keberkatan Al-Quran tu, kita memang itulah harapan kita. Tapi dalam masa yang sama, melalui latihan lidah menyebut huruf-huruf yang di dalam Al-Quran, moga boleh melancarkan
memudahkan lagi percakapan mereka pada esok hari. Wallahu alam, kita tidak tahu Ustaz. Dan tidak ada salahnya dalam mencuba, lebih-lebih lagi bila ia berkait dengan Al-Quran, ya. Jadi kita sambung semula tadabbur kita, yang mana alhamdulillah kita dah sampai pada ayat yang ke-9, di mana ayat yang ke-9, ayat yang ke-8, ayat ke-7, 8, 9 ini menjelaskan kepada kita tentang satu kaedah yang mana bagaimana kita bermuamalah dengan orang kafir. Dan seperti mana yang kita telah sebutkan tadi, orang golongan kafir yang tidak memerangi kita kan, yang berlaku baik pada kita, sebagaimana ramainya orang-orang bukan Islam di Malaysia ini. Okey, jadi untuk golongan itu kita perlu berbuat baik juga kepada mereka, dan kita perlu berlaku adil terhadap mereka. Dan seperti yang saya sebutkan juga tadi, janganlah kita menjadi penyebab mereka itu lari daripada agama Islam. Adapun kita ada golongan yang kedua, iaitu golongan yang memerangi kita, golongan yang menzalimi orang Islam, sebagaimana orang Israel, sebagaimana negara-negara yang memusuhi Islam. Maka di situ kita hendaklah memutuskan hubungan antara kita dan mereka. Kerana apa? Kerana seperti yang kita sebutkan juga tadi, agama Islam itu bukanlah satu agama yang naif, bukanlah satu agama yang boleh dipijak begitu sahaja. Bahkan agama Islam adalah agama yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah satu-satu agama yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekarang kita dah sampai pada ayat yang ke-10. Jadi di dalam ayat yang ke-10 ni adalah diceritakan tentang orang mukmin, perempuan mukmin, ya, perempuan mukmin yang berhijrah, kemudian perlulah diuji. Apa cerita dia ni? Kita tunggu sebentar lagi. Kita beri laluan terlebih dahulu kepada Al-Fadhil Ustaz untuk membaca. Dan sekali lagi Ustaz, kalau boleh jiharkah Ustaz, ya? Boleh, ya? Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Baik, masya-Allah. Dah tuan guru sebut gitu, kita ikut insya-Allah. Cuba insya-Allah sambung pada ayat ke-10 dan 11. Sebelum itu kita doakan juga kepada sahabat-sahabat kita di Facebook yang menceritakan tentang border mereka sedang bertanggung nyawa di Hospital Peminat Umar Quran Time. Mudah-mudahan Allah Taala permudahkan segala urusannya, berikan kesembuhan yang terbaik, berikan terbaik dan beri kesabaran kepada ahli keluarga semua. Dan terima kasih pada semua sahabat-sahabat terus mereka buat nota apa yang doktor cakap, mereka buat nota, mereka saling balik di Facebook, saling balik dalam nota. Mudah-mudahan menjadi asbab kebaikan semua insya-Allah. Sahabat-sahabat, amin. Kita terus baca ayat ke-10 hingga ke-11 surah Al-Mumtahanah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Allahu a'lamu biimanihin فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم
يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila orang-orang perempuan yang mengaku beriman datang berhijrah kepada kamu, maka ujilah keimanan mereka. Allah lebih mengetahui akan iman mereka. Sekiranya kamu mengetahui bahawa mereka beriman, maka janganlah kamu mengembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu sebagai isteri, dan orang-orang kafir itu pula tidak halal bagi mereka sebagai suami. Dan berilah kepada suami-suami mereka yang kafir itu apa yang mereka telah belanjakan. Dan tidaklah menjadi salah kamu berkahwin dengan mereka perempuan-perempuan yang berhijrah itu apabila kamu memberi kepada mereka mas kahwinnya. Dan janganlah kamu, wahai orang-orang Islam, berpegang kepada akad perkahwinan kamu dengan perempuan-perempuan yang kekal dalam keadaan kafir. Mintalah kembali mas kahwin yang kamu telah berikan, dan biarkanlah mereka, suami-suami yang kafir itu, meminta kembali apa yang mereka telah belanjakan. Demikianlah hukum Allah. Dia menghukum di antara kamu dengan adil, dan ingatlah Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Ayat ini menceritakan tentang satu perkara ataupun satu kita biasa sebutkan senario lah, yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Pada zaman Nabi SAW, Nabi telah membuat satu perjanjian, iaitu Sulh Al-Hudaybiyah, perjanjian Al-Hudaybiyah, yang mana terkandung di dalam perjanjian tersebut, selepas perjanjian itu telah diikat, maka sesiapa orang Muslim mukmin daripada Mekah yang berhijrah kepada Nabi SAW di bumi Madinah, maka dia hendaklah dikembalikan. Ya, saya ulang, kalau ada orang mukmin yang baru nak berhijrah, kan, sebab Nabi SAW dah berhijrah lama dah kan, kalau ada yang baru nak berhijrah daripada Mekah dan larikan diri ke bumi Madinah, maka selepas perjanjian tersebut lelaki itu perlu dihantar balik ke Mekah. Okey. Tetapi berlaku pula dalam keadaan di mana mukminah, perempuan. Tu dia. Berlaku perempuan. Jadi perempuan ini kalau dia berhijrah, contoh dia inginkan Allah dan Rasulnya, dia tidak boleh lagi hidup bersama suaminya yang kafir. Kerana apa? Kerana dia tidak boleh beribadah, dia tidak boleh bersolat, bahkan dia ditindas, kan? Dan seperti mana yang kita tahu, golongan perempuan adalah golongan yang lemah dari segi fizikal, kan? Jadi bila mana suaminya menindas, maka itu akan menjadikan keadaan lebih buruk. Maka golongan perempuan ini mereka berhijrah. Berhijrah pergi ke Nabi SAW selepas perjanjian itu berlaku, iaitu selepas Sulh Al-Hudaybiyah itu berlaku. Maka kalau ikutkan perjanjian, mereka ini perlu dihantar balik, kan? Tetapi mengikut tafsiran Nabi SAW terhadap perjanjian itu, ia hanya merujuk kepada apa? Kepada lelaki sahaja. Adapun perempuan, kita tak boleh hantar dia balik. Kerana lelaki itu kalau kita hantar dia balik ke bumi Mekah, insya-Allah dia boleh bertahan. Orang kata lelaki ni kalau campak ke hutan pun boleh hidup. Betul tak Ustaz? Lelaki ni kalau campak ke hutan pun dia boleh hidup. Jadi kalau orang mukmin yang memang iman dia telah kuat, kalau dia dihantar pulang ke bumi Mekah, insya-Allah dia tetap akan kekal di dalam keimanan. Adapun kalau perempuan, ditakuti fitnah akan menjadi fitnah kepada dia, dan kemungkinan dia akan menjadi murtad. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala kata tak perlu nak hantar balik. Jadi nampak tak perbezaan antara hukum lelaki dan juga hukum perempuan. Jadi ini dibincangkan, ya, maksud dia hukum lelaki berbeza, hukum perempuan
berbeza. Lelaki boleh menjadi imam, perempuan tidak boleh menjadi imam solat. Kan? Ada pula golongan-golongan yang nak menyamakan, semua kena sama. Tak boleh macam tu. Kalau nak sama, perempuan-perempuan pun kita hantar balik. Tetapi tidak, Islam ni membela orang wanita. Lebih-lebih lagi golongan mukminah. Jadi bila mana sampai kepada mukminah yang sampai kepada Nabi SAW, itu yang disebutkan di dalam ayat ini. Apakah proses yang berlaku? Okey, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, apabila datangnya kepada kamu perempuan yang mengaku beriman, datang berhijrah kepada mereka, maka ujilah keimanan mereka. Famtahinuhun, uji keimanan mereka. Bagaimana menguji? Maka ada beberapa soalan yang boleh ditanya kepada perempuan tersebut, sebab ditakuti ada di kalangan mereka perempuan-perempuan itu yang mana mereka datang tu bukan sebab kerana Islam, tak, sebab dia nak cari suami lain. Dia menyampah dengan suami dia yang tu, boring duduk dengan mamat ni, aku cuba pergi tengok Madinah, tengok ada lelaki lain ke, lelaki lagi handsome kat sebelah sana ke. Dia test nasib kan, test nasib. Ataupun mungkin saja dia nak berjalan-jalan kan, dia tengok ramainya orang pergi, best kot kat Madinah, bunyi macam best, datang. Jadi golongan perempuan-perempuan macam ni yang tidak diinginkan oleh Nabi SAW, maka perlu diuji kan. Famtahinuhun, maka ujilah mereka, tanyalah kepada mereka beberapa soalan sehinggalah kamu yakin bahawa memang mereka berhijrah kerana Allah dan Rasulnya kan. Allahu a'lamu biimanihin. Allah suruh kamu uji, tapi sebenarnya Allah sendiri lebih tahu tentang keimanan mereka. Kalau kita lihat pada ayat ni, maksud dia kita boleh uji keimanan seseorang, Ustaz. Boleh uji. Kita boleh uji, maksud dia kita boleh tahu seseorang itu beriman atau tidak. Kan? Maksud dia daripada tindak tanduk dia, kita boleh tahu dia adalah orang beriman atau tidak. Masalah sesetengah orang, dia buat dengan perbuatan yang menyalahi perintah Allah, kemudian dia kata apa? Jangan kamu cakap apa-apa, iman saya dalam hati. Iman dalam hati. Dia bukan macam tu kaedah dia. Iman ini adalah benda ma waqara fil qalb, apa yang ada di dalam hati tetapi akan dibuktikan dengan amalan. Jadi sebab tu kita kata memanglah iman tu dalam hati, tetapi ia akan dibuktikan dengan amalan. Allahu a'lamu biimanihim. Allah lebih tahu terhadap keimanan mereka. Tak boleh katalah saya tak solat pun tapi hati saya baik. Ada yang kata macam tu. Ya. Hati dia baik pada pandangan dia. Kita kadang-kadang baik tu itulah. Kita ada hak Allah dan hak manusia Allah. Kan. Yang tu kita perlu jaga. Hak Allah perlu dijaga. Hak manusia kita kena jaga juga. Jadi kalau kita ambil salah satu, kuranglah. Macam itulah kan. Betul lah, macam gigi kan. Macam gigi pula dah, kunci ada banyak gigi kan. Kan? Kalau ada gigi yang tidak sempurna, pintu syurga tidak boleh dibuka. Allah. Kan? Kita hanya ada gigi yang menyempurnakan hak Allah, tetapi menyempurnakan hak manusia itu tak ada. Jadi payah juga nak buka pintu syurga tu. Jadi itulah kata kita kena ada kunci kita tu, gigi kunci tu kena sempurna. Allah. Kan? Hati baik tapi tak solat, tak cukup tu. Tak cukup. Lagi-lagi solat bahaya tuan-tuan. Jangan, solat kita kena jaga. Ya Ustaz, betul kan? Okey. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambung, fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar. Maka jika kamu telah mengetahui perempuan-perempuan yang beriman itu, maka jangan kamu kembalikan mereka kepada orang kafir. Sebab apa? Sebab kita nak membela akidah mereka, orang-orang perempuan tersebut. Lahunna halul lahum wa lahum yahilluna lahun. Orang-orang perempuan mukminah itu tidak halal lagi bagi mereka yang kafir, dan orang-orang kafir itu juga tidak halal bagi perempuan-perempuan muslimah. Kerana akidah yang telah terbentuk di dalam jiwa orang perempuan yang beriman itu melayak, orang kata apa, menjadikan orang-orang kafir itu tidak layak lagi untuk berdamping dengan mereka. Maksud dia akidah Islam itu telah menjadikan mereka itu mulia dan mereka hanya layak untuk berdamping dengan orang-orang yang beriman. Wa atuhum ma anfaqu. Jadi bila mana Nabi SAW tidak mengambil Nabi SAW tidak menghantar kembali golongan wanita mukminah ini, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi SAW untuk kembalikan kepada suami-suami mereka ini, iaitu suami-suami mereka yang kafir yang enggan untuk nak berhijrah, bagi balik mas kawin yang telah dibayar dahulu. Wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahun. Dan bila mana perempuan-perempuan ini kan, perempuan-perempuan ini yang mana nikah mereka telah terbatal, kerana bila mana mereka masuk Islam, maka pernikahan mereka itu ada tempoh yang tertentu, maka ianya akan terbatal. Bila pernikahan mereka telah terbatal dan iddahnya juga telah selesai, maka dibenarkan untuk orang-orang yang beriman untuk menikahi mereka. Tetapi Allah menyebut di sini, walaupun
orang beriman nak menikahi mereka, nak membantu mereka, tetap juga perlu memberi mahar. Sebab Islam ni sangat menekankan tentang mahar. Sebab itulah kita kata benda yang diwajibkan Allah, dan itulah yang memuliakan seorang wanita. Wala tumsiku bi'asamil kawafir was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu. Adapun janganlah kamu berpegang dalam ikatan isteri-isteri yang kafir, dan kamu mintalah apa yang telah mahar yang kamu telah berikan, dan hendaklah mereka meminta apa yang mereka telah berikan, iaitu orang kafir. Itulah dzalikum hukmullah yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Dan di dalam ayat yang ke-11, dan jika luput daripada kamu sesuatu daripada isteri kamu kepada orang kafir, maka kamu mengalahkan mereka, maka kamu berikan kepada orang-orang yang telah lari itu isteri-isteri mereka sebesar mahar yang telah mereka berikan, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu kepadanya orang-orang yang beriman. Kita lihat resolusi dan tindakan yang kita boleh dapat pada hari ini, tuan-tuan. Yang pertama adalah kita tanamkan rasa kasih sayang kepada sesama manusia. Yang kedua, kita berbuat baik tidak kira kepada sesiapa kecuali kepada penghina agama Islam. Dan yang ketiga, kita memastikan keislaman pasangan sebelum bernikah. Itu yang ke-10. Itu yang kita boleh ambil daripada ayat yang ke-10 dan juga ayat yang ke-11. Menarik memastikan keislaman. Maksudnya bila kita nak mencari pasangan, tuan-tuan, kita carilah pasangan yang boleh membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada betul, ada orang katakan dia pilih pasangan ni tak apa, dia kata boleh menikahi orang Kristian, dia kata boleh, kan? Ia betul, memang tidak dinafikan. Tetapi para ulama sangat itu pun ada syarat dia. Menikahi orang Kristian tu pun ada syarat-syaratnya lagi, bukan secara itlak, bukan secara boleh saja semua, tidak, ada syarat-syaratnya. Tetapi yang terbaik, nak mencari ibu untuk anak kita, carilah di kalangan orang yang beriman. Jadi kita berdoa sedikit, Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ashfi mardana, Allahumma ashfi mardana, Allahumma ashfi mardana warham mautana. Ya Allah, Tuhan kami, ada di kalangan sahabat-sahabat kami, ya Allah, ketika ini sedang diuji, ya Allah, mereka diuji dengan kesakitan, ya Allah, mereka diuji dengan kesusahan, ya Allah, mereka diuji, ya Allah, dengan kesedihan, ya Allah. Ya Allah, kesembuhkanlah penyakit-penyakit mereka, ya Allah. Kesembuhkanlah orang-orang yang sakit di kalangan kami, ya Allah. Ya Allah, kegantikanlah mereka dengan yang lebih baik, ya Allah. Sabarkanlah mereka, ya Allah. Ya Allah, campakkanlah kegembiraan kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, kami yakin setiap kesusahan pasti akan ada kesenangan, ya Allah. Gembirakanlah hati mereka, ya Allah. Sahabat-sahabat kami yang sedang berduka cita ini, ya Allah, ampunkanlah dosa mereka, ya Allah. Bila kebaikan kepada mereka semua, ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan segala urusan sahabat-sahabat kita semua yang sedang diuji, dengan sakit, yang sedang diuji dengan kesusahan, kesedihan. Kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kegembiraan buat mereka, insya-Allah. Yakinlah, inna ma'al usri yusra, sungguhnya setiap kesusahan itu pasti akan ada kesenangan, insya-Allah. Terima kasih kepada semua, jemput semua untuk sama-sama menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran, dan jangan lupa saksikan ulangan My Quran Time malam ni dan esok pagi. Mudah-mudahan kita sentiasa bahagia dengan Al-Quran Karim. My Quran Time, baca, faham, amal. Assalamualaikum.